Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman, yang mana kita nak menceritakan mengenai musim tengkujuh, yang mana 4 hingga 6 episod hujan lebat yang signifikan dijangka berlaku dalam tempoh monsun timur laut atau musim tengkujuh di Malaysia yang telah pun bermula pada Rabu dan dijangka berakhir pada sekitar Mac 2021. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan semasa fasa awal monsun timur laut, iaitu dari November hingga Disember 2020, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala mulai Januari 2021 tahun depan, episod hujan lebat dijangka lebih tertumpu di Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Dan menurut Met Malaysia, hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan juga kerap banjir. Malah sekiranya hujan lebat berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih buruk. Dan selain itu, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora dan ombak besar di perairan Laut Cina Selatan. Ya, di Kelantan mula nelayan pantai dilihat mula menarik perahu ke darat atau dipanggil gantung enjin dekat sana apabila memasuki musim tengkujuh ini, dan susulan amaran hujan lebat dan laut bergelora di perairan Laut Cina Selatan, dan kumpulan nelayan Pulau Gajah, Sabak misalnya tidak lagi ke laut mulai Rabu kerana keadaan laut yang bergelora. Kita ikuti laporan yang disediakan ini. Bagaimanapun, peluang ini digunakan lebih 130 nelayan pantai dari kampung Pulau Gajah untuk membaik pulih bot dan perahu mereka serta peralatan menangkap ikan. Tarik bot naik sepenuh musim tengkujuh. Jadi sekarang ni, hari ni tarik dah sampai buah. Esok pula. Jadi bukan kata suruh membut lah, 30 buah tu tarik berasu-asu lah. Jadi lepas tarik buk apa tu akan buat servis lah. Servis buk ni setahun sekali. Servis buk. Dengan cat agapo, beki pukak untuk peralatan menangkap ikan lah. Belum sampai bulan sebelah tarik naik semua. Lepas tu dalam bulan 2, buka dengan bulan 3 tarik turun. Sudah repair ke apa mana-mana buat tak kena, repair tarik turun. Tu lah. Nak tahu 3 bulan tu saja. Sepanjang musim tengkujuh yang dianggap berbahaya kepada bot kecil, beberapa nelayan tidak memperolehi pendapatan menjual hasil laut. Jabatan Meteorologi sebelum ini meramalkan laut bergelora serta hujan di kebanyakan kawasan bermula hari ini berikutan peralihan monsun timur laut. Baik, untuk kita melihat dengan lebih lanjut mengenai perincian keadaan banjir di negeri-negeri Pantai Timur, kita akan bersama dengan Wakil Ekstra Awani Kelantan, Fandi Muhammad. Selamat pagi, Saudara Fandi. Selamat pagi, Fizi di studio. Okey, baik Fandi, bagaimana pemerhatian setakat ini? Adakah banjir sudah mula berlaku di Kelantan? Apa kawasan-kawasan yang sekarang ini telah pun dinaiki air? Bagaimana keadaan penduduk di sana sekarang ini? Adakah bersedia ataupun tidak bersedia? Adakah mereka mengetahui berkenaan dengan kejadian ataupun fenomena cuaca buruk ini dalam masa beberapa hari? Adakah mereka bersedia? Baiklah, Fizi, seperti yang kita ketahui, apabila menjelang saja musim tengkujuh di Pantai Timur dan Kelantan khasnya, penduduk terutamanya yang berada ataupun tinggal di tebing sungai ini, mereka merasa trauma kerana seperti yang kita ketahui sebelum ini, banjir 2014 ataupun bah besar tahun 2014 masih lagi menjadi ingatan ataupun masih lagi menjadi kenangan buat penduduk di kawasan Kuala Kerai, khasnya di kawasan Tanah Merah, di kawasan Jeli dan sebagainya. Begitupun seperti yang pada keadaan hari ini, cuaca walaupun sudah mulai hujan sejak daripada semalam, namun saya dimaklumkan tidak berlaku lagi kenaikan paras air baik di sungai utama, Sungai Kelantan ataupun di Sungai Golok dan kawasan rendah. Begitupun seperti yang dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi bahawa hujan dijangka akan turun dengan keadaan yang agak lebat bermula esok sehingga 16 hari bulan. Dan untuk makluman, keadaan purata hujan yang bakal turun di kebanyakan tempat di Kelantan ini adalah sekitar di antara 560 ml hingga 760 ml.
Dan sekiranya hujan turun itu berterusan dalam beberapa hari, ditambah pula dengan orang kata fenomena air pasang besar, ianya boleh mengakibatkan kawasan pantai, kawasan rendah, tebing sungai dan sebagainya dinaiki air. Justru itu penduduk di kawasan tebing sungai, terutamanya di Sungai Kelantan, di kawasan Kuala Kerai, di Tanah Merah dan sebagainya, mereka diingatkan berwaspada dan sentiasa mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa yang diwawarkan melalui pelbagai aplikasi yang boleh diakses. Dan untuk makluman Fizi dan juga Gigi di sana, setakat ini pihak berkuasa termasuk Sekretariat Bencana Alam Negeri telah pun melakukan persiapan untuk menghadapi situasi banjir dalam keadaan normal baru. Di mana untuk makluman, mungkin ramai yang tidak mengetahui, situasi normal baru ini di mana operasi penyelamatan juga agak berbeza, di mana setiap kali pihak berkuasa ingin melakukan pemindahan ataupun memindahkan mangsa banjir, terlebih dahulu pihak berkuasa akan melakukan ujian suhu. Dan sekiranya orang kata berlakunya ada kes positif COVID di kawasan setempat tertentu, pasukan petugas KKM akan mengambil alih dan menempatkan mereka yang ada sindrom itu di satu kawasan yang berasingan. Dan juga di pusat pemindahan sementara juga telah ditetapkan SOP di mana kemah ataupun ruang untuk mereka tinggal itu dijarakkan supaya mereka tidak berada dalam satu kelompok. Dan aktiviti memasak juga telah ditiadakan, di mana mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan banjir, mereka akan dibekalkan makanan secara bermasak oleh pihak berkuasa daripada luar kawasan tersebut. Ini bagi mengelakkan berlakunya orang kata aktiviti gotong royong ataupun memasak secara mereka berada dekat. Itu antara SOP yang saya dimaklumkan terbaru, yang mana ianya telah ditetapkan oleh pihak NKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Ya, Fandi, kalau kita nak tengok juga bagaimana persediaan rakyat di bawah sana. Kalau Fandi di Kelantan, kita tahu mereka, ya, seperti mana Fandi katakan, mereka trauma dan sebagainya. Apa sebenarnya yang mereka telah lakukan ketika ni? Dah start pack barang atau bagaimana? Macam mana pemerhatian Fandi sendiri? benar, bagi penduduk, hasil pengertian saya, bagi penduduk yang berada terutamanya lah di kawasan Rantau Panjang, Pasir Mas, terutama yang berada di berhampiran tebing Sungai Golok, mereka sudah melakukan persiapan lebih awal, di mana apabila memasuki saja edah musim tengkujuh ini bermula Oktober, mereka telah pun menempatkan barang-barang yang berharga mereka di kawasan yang lebih tinggi. Kalau ada ternakan, mereka cuba buat rak ataupun parkir yang agak tinggi bagi menyelamatkan haiwan mereka. Walaupun setiap kali apabila menjelangnya musim tengkujuh di Kelantan ini, mereka kerap berdepan dengan banjir, bukan saja satu gelombang, bahkan pernah mencecah sampai ke 5 gelombang, walaupun mereka dikatakan sudah kalis dengan keadaan banjir tersebut. Namun disebabkan situasi pandemik COVID ini yang mana telah dimaklumkan oleh pihak berkuasa berhubung SOP baru, mungkin mereka mengambil langkah yang awal bagi mengelakkan mereka tercicir daripada ditempatkan di pusat pemindahan ataupun tercicir dari didaftarkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun melalui NCA. Jadi mereka sudah pasti melakukan persiapan awal, saya kira. Walaupun pada hari ini kita lihat cuaca hujan bukan di semua tempat, tapi bagi penduduk di sekitar tebing sungai, mereka sudah, saya kira mereka sudah mungkin merasa bimbang. Berikutan ada juga berlaku fenomena La Nina, di mana berlaku air pasang besar ataupun ombak besar yang mana boleh mempengaruhi keadaan hujan dan suhu, kelembapan suhu di negeri Kelantan ini, Gigi. Ya. Fandi, kalau kita nak tahu juga apa sebenarnya yang dirisaukan oleh penduduk di luar sana. Kita tahu Fandi memang paling dekatlah dengan rakyat Kelantan ketika ini. Anda merupakan wakil Esra Awani, mata yang paling dekat dengan apa yang berlaku rakyat penduduk di Kelantan sana. Mungkin apa yang cakap-cakap mereka, apa mereka sebenarnya risaukan apabila kita sekarang ni pun tengah berhadapan dengan pandemik, krisis ekonomi. Apa mungkin perkara yang dikatakan kepada Fandi sendiri? Baik, kita tahu walaupun Kelantan ini bukan sebuah negeri yang dikategorikan sebagai zon merah, tapi langkah-langkah keselamatan dan juga pengawasan di kawasan tertentu itu telah pun dipertingkatkan oleh pihak berkuasa.
Begitupun saya kira disebabkan Kelantan pernah berdepan dengan satu pengalaman yang agak buruk, tragedi yang agak buruk yang mana situasi banjir 2014 telah meninggalkan kesan yang agak mendalam di kalangan penduduk terutamanya yang mereka yang berada di tebing sungai. Di mana kalau boleh saya imbas sedikit, pada 2014 kita boleh menyaksikan lebih daripada hampir 10,000 buah rumah terjejas dan di Kuala Kerai khasnya boleh dikatakan lebih daripada 3,000 buah rumah dan daripada jumlah itu mungkin 1,000 telah betul-betul musnah. Dan pada ketika itu hujan berterusan yang turun dalam tempoh 2 hari ataupun 3 hari telah menyebabkan berlakunya peningkatan air yang secara mendadak yang menyebabkan sebahagian besar penduduk yang berada di tebing sungai terutamanya di kawasan Banding Urai, di kawasan Kampung Bahagia, Kampung Manjur, Kampung Pemberian, di kawasan Tanah Merah, di kawasan Kosia, di kawasan Sungai Golok, mereka terperangkap dan tidak dapat keluar kerana sikap tunggu dan lihat perkembangan ataupun tunggu dan lihat keadaan air naik. Jadi disebabkan tragedi yang meninggalkan kesan yang mendalam itu, kita lihat selepas berlakunya 2014, 2015, 2016 berlakunya juga banjir, penduduk sudah bersiap sedia agak awal. Mereka tidak lagi ternanti-nanti keadaan air yang bau mencecah lantai, bau nak pindah. Mereka sudah mengambil langkah yang awal. Apabila air sudah mengenangi kawasan perumahan mereka, mereka sudah call pihak berkuasa untuk diminta menyelamatkan, diminta untuk dipindahkan ke pusat pemindahan. Jadi situasi itu saya dapat lihat beberapa tahun kebelakang ini selepas tragedi 2014 itu, yang mana penduduk di tebing sungai sudah mula alert. Dan kita kira apa yang kita wawarkan, apa yang pihak berkuasa wawarkan mengenai perkembangan cuaca dan juga keadaan paras air sungai turut dititik beratkan oleh penduduk di kawasan tebing sungai. Kerana mereka tidak mahu tragedi 2014 berulang, mereka tidak mahu mereka terperangkap dan terputus bekalan makanan. Dan saya kira situasi ini mungkin telah pun disiap sediakan oleh pihak berkuasa, telah diambil pengajarannya supaya langkah-langkah pengagihan, langkah-langkah penyelamatan membawa mangsa banjir dan sebagainya itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan tidak kalut ribu ataupun tidak kelam kabut pada waktu kecemasan Gigi. Okey, baiklah. Terima kasih Muhafandi Muhammad, Wakil Astro Auni Kelantan yang membawakan kita secara langsung perkembangan berkaitan dengan keadaan dan ataupun persediaan banjir ketika mana negeri-negeri di pantai timur sekarang ini bakal menghadapi musim tengkujuh yang dijangka akan berlarutan untuk beberapa ketika pada penghujung tahun ini. Dan Gigi, sebenarnya kita ada banyak lagi yang kita nak bawakan kepada anda untuk kita mengikuti rapat perkembangan banjir negara ini. Kita akan bersama dengan jurucakap daripada NAKMA selepas ini untuk melihat perkembangan persediaan pihak berkuasa mengenai pengurusan banjir untuk tahun ini. Kita akan rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi pada hari ini. Dalam masa yang sama, kita masih bincangkan mengenai banjir dan lihat apa langkah dan juga SOP yang boleh diambil untuk rakyat, terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas. Dan ketika ini kita akan bercakap dengan wakil daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Tapi sebelum itu kita nak lihat laporan ini. Laporan ini adalah Astro Awani sempat bertanyakan kepada Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Kelantan, Lieutenant Colonel Zainuddin Husin yang antara lain memaklumkan mengenai pencarakan fizikal dan juga kapasiti mangsa banjir di sesebuah pusat pemindahan. Kita ikuti laporan ini. Katanya jumlah mangsa banjir dikurangkan separuh di sesebuah pusat pemindahan yang didaftarkan. Selain itu, aktiviti gotong royong memasak di PPS tidak lagi dibenarkan kerana makanan yang siap dimasak akan dihantar kepada mangsa banjir. Pihak Agensi Pengurusan Bencana telah menyatakan supaya kita untuk mangsa banjir di pusat pemindahan telah menyediakan bentuk makan berbungkus atau fat food untuk mengelak daripada penularan COVID-19 lebih selamat. Fat berbungkus yang tidak dibuat tidak dimasak di pusat pemindahan itulah. Jadi lebih selamat dan tempoh contohnya fat food ni mungkin boleh dalam berbungkus dalam tempoh 4 jam boleh makan. Kemudian sebelum ni kita akan buat masak ramai-ramai di pusat pemindahan. Dia akan disediakan oleh
Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi menghadapi situasi banjir di Kelantan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana telah bersiap sedia dengan lebih 4,899 anggota pelbagai agensi dan 237 buah bot. Beliau menjelaskan pihak Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara telah mengeluarkan garis panduan berhubung operasi pemindahan mangsa banjir di PPS mengikut norma baharu. Okey, kita nak terus bersama pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA DCP Datuk Husin Han. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat Jumaat. Datuk, melihat kepada apa yang berlaku ketika ini dengan adanya COVID-19, apa mungkin SOP utama yang telah digariskan NADMA ketika ini? Ya, terima kasih Gigi dan Hafizi. Selamat pagi. NADMA sebagai agensi pengurusan bencana negara daripada bulan September lagi telah menyusun beberapa langkah untuk menghadapi musim timur laut ni. Pada tahun ini kita menghadapi cabaran yang lebih besar kerana kita dalam situasi bencana di mana kita menghadapi musim timur laut dalam keadaan COVID-19. Jadi sehubungan itu NADMA telah menyusun strategi. Contohnya seperti mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat. Keduanya menyalurkan peruntukan yang diperlukan sewaktu musim timur laut ni. Dan ketiga, menyediakan SOP ataupun garis panduan. Dan juga stimulasi yang diperlukan. Jadi menyentuh SOP ataupun garis panduan pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19 ni yang dikeluarkan oleh NADMA pada pertengahan bulan Oktober dan telah diedarkan kepada semua negeri dan juga daerah untuk digunakan sebagai garis panduan kepada semua agensi tindak balas. Menggunakan SOP yang sedia ada tetapi berbeza sedikit daripada SOP yang sebelum ini kerana dalam keadaan pandemik COVID-19 ni ada beberapa perkara lain yang perlu diambil kira. Okey, dengar? Dengar, Datuk. Teruskan, Datuk. Jadi contohnya dalam bantuan menyelamatkan mangsa untuk pemindahan dan sebagainya akan berbeza sedikit kerana kemungkinan kawasan banjir itu adalah kawasan PKPD. Kemungkinan ada PUS, Person Under Surveillance di kawasan itu dan sebagainya. Jadi norma-norma baru yang diamalkan sewaktu pandemik COVID-19 ini perlu diamalkan juga sewaktu menjalankan operasi menyelamatkan mangsa. Yang keduanya, pengurusan di pusat pemindahan sementara. Sebelum ini sewaktu di luar pandemik COVID-19 ini mungkin keadaan di PPS adalah berbeza. Sekarang akan lagi berbeza. Perlu mengamalkan garis panduan yang telah ditetapkan dalam pandemik COVID-19 inilah. Jadi sehubungan itu kita ada 3 fasa yang akan melibatkan dalam MTL ini. Yang pertama adalah melibatkan pelaksanaan sebelum operasi. Jadi kita ada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah di setiap daerah untuk mengkoordinasikan perkara-perkara berikut. Contohnya mengenal pasti kawasan berisiko bencana dan membuat pencegahan awal. Seperti tahun-tahun lepas, contohnya parit-parit yang tersumbat dan sebagainya supaya ada mekanisme untuk mencegah banjir sekiranya hujan lebat dan sebagainya. Kedua, memastikan pusat pemindahan sementara PPS yang mungkin sebelum ni kita mencukupi, kini kita sebab dia ada had dia kan dari segi penjarakan sosial dan sebagainya. Bilangan kapasiti di PPS mungkin adalah separuh daripada sebelum ini. Jadi mungkin beberapa tambahan PPS perlu dikenal pasti yang mencukupi ruang yang baik, kondusif dan juga bersedia, termasuk ruang untuk mangsa yang berstatus PUS. Di PPS juga perlu disediakan kod QR MySejahtera, menyediakan terdapat data-data profil dan juga lokasi PUS yang menjalani home surveillance order, dan juga yang paling mustahil adalah keperluan PPE, baik untuk petugas dan juga untuk mangsa sekali.
Jadi perkara-perkara normal baru ni seperti penjarakan sosial, pemakaian face mask, penggunaan sanitizer yang kerap, mencuci tangan dan pengasingan ataupun tidak berkumpul dan sebagainya perlu diamalkanlah. Dan masak secara gotong royong tidak digalakkan ataupun tidak dibuat. Sebaliknya kita mohon supaya diadakan pack meal ataupun makanan berbungkus dan sebagainya lah. Datuk, dalam masa yang sama, saya difahamkan Jabatan Pengairan dan juga saliran JPS ada memperkenalkan kempen amaran dan ramalan informasi banjir Karib yang ada sistem komprehensif dikelilingi sebagai program ramalan dan juga amaran banjir PRAP. Sebelum ni kalau kita dapat tahu susulan banjir 2014, kira-kira 6 jam saja dapat tahu banjir akan berlaku, dan difahamkan melalui sistem PRAP ini, program ramalan dan amaran banjir ini kita dapat tahu lebih seminggu. Jadi persediaan itu dapat dibuat dengan awal. Jadi sejauh mana sekarang ini kita lihat keberkesanan ya program-program yang dijalankan oleh Jabatan Pengairan dan juga saliran JPS ini? Betul, Hafizi. JPS ada menyediakan PRAK ni di beberapa kawasan di pantai timur laut terutamanya. Memang boleh meramalkan keadaan bencana banjir dan sebagainya beberapa hari sebelum keadaan yang sebenar. Tapi benda tu akan lebih tepat apabila dia makin hampir lah. Jadi dia mungkin tidak sampai seminggu, tapi sebaliknya mungkin dalam 3 hari dan sebagainya. Yang ini salah satu kaedah untuk Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan juga kepada masyarakat untuk lebih bersedia menghadapi musim timur laut. Datuk, dalam masa yang sama kita nak lihat ketika mana pandemik COVID-19 ini melanda, faktor komunikasi itu perlu diberikan secara jelas, terutama kepada penduduk di luar-luar bandar, kawasan berisiko banjir, untuk memastikan bahawa mereka tidak leka dan juga alpa, kerana kita fahamkan semalam negeri Kelantan ada catat kes COVID-19 kepada 2 sekaligus ada 17. Walaupun berada dalam zon hijau dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama ketika mana banjir melanda, ini membimbangkan kita. Jadi bagaimana keadaan komunikasi untuk disampaikan kepada penduduk secara dengan menyeluruhnya itu? Betul, Hafizi. Komunikasi adalah satu benda yang penting dalam pengurusan bencana ni. Maklumat perlu disampaikan kepada orang ramai, dan dari segi pengurusan operasi itu sendiri, maklumat itu kenalah tepat. Kita lah gerakkan, kita ada jentera-jentera pengurusan bencana di peringkat daerah dan juga di peringkat komuniti. Jadi stimulasi berkaitan pengurusan bencana semasa COVID-19 telah mula dijalankan dan masih berlangsung, di mana kita minta ketua-ketua komuniti sampaikan maklumat-maklumat ni supaya boleh sampai kepada orang awam di kawasan-kawasan yang prone banjir. Ya, Datuk, dalam masa yang sama kita lihat apa yang paling penting ketika kita melawan pandemik COVID-19 ini adalah kebersihan, dan bagaimana nak pastikan keperluan mereka ni ketika mereka diasingkan di kawasan pusat pemindahan itu, dan juga kebersihan mereka terhadap SOP ataupun kebersihan mereka terhadap melawan COVID-19 ini tercapai ketika ini, Datuk. Ya, kebersihan adalah salah satu faktor penting dari PPS lah, pusat pemindahan sementara ni. Kita telah adakan dalam SOP ni, di mana sewaktu pemindahan itu sendiri, apabila ada kemasukan kepada PPS ni, Jawatankuasa pengurusan PPS tu akan buat saringan. Maksudnya kita NAKMA atau Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah telah sediakan alat-alat seperti termometer dan juga PPE. Apabila pendaftaran masuk ke PPS ni, akan dibuat saringan awal di mana suhu akan diambil dan juga dibekalkan dengan face mask. Dan juga tempat-tempat pembuangan contohnya PP ataupun face mask yang betul lah, supaya benda tu tidak dibuang merata-rata dan sebagainya. Jadi pada awal lagi kemasukan PPS tu telah digariskan supaya ada saringan awal, sementara
pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, tiba untuk membuat rawatan susulan dan sebagainya. Sekiranya ada mana-mana mangsa yang bergejala ataupun ada simptom, mereka dia akan diasingkan di ruang yang berbeza berbanding dengan mangsa-mangsa yang lain. Jadi dari segi itu pengurusan bencana suatu COVID ini lebih terjamin lah daripada ada jangkitan sebagainya sewaktu pemindahan ke PPS. Okey, baiklah, terima kasih. Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Husin Khan, atas laporan dan juga pengongsian berkenaan dengan SOP baru, norma baru ketika mana negara kita bakal menghadapi musim tengkujuh dan dalam masa yang sama kita berperang dengan gelombang ketiga COVID-19 yang melanda sekarang ini. Okey, Ji, setakat itu saja kita dapat kongsikan untuk Awni Pagi pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di waktu-waktu hadapan. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.